Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita pada tengah hari ini untuk kita tadabbur ataupun berkongsi beberapa pedoman sementara menanti masuknya waktu solat fardu zuhur. Sebenarnya dengan pesta buku yang masih lagi sedang berlangsung ini, saya rasa nak kongsikan satu buku yang pada saya sangat-sangat bermanfaat untuk kita miliki. Memandangkan hari ini terlalu banyak ujian, musibah yang berbentuk keperitan yang menekan hidup kita dalam apa juga situasi, sama ada kita memang berada pada kondisi orang susah, orang yang tengah struggle untuk mencari rezeki, ataupun orang yang dah stabil kedudukan ekonomi kemudian terjejas dengan faktor COVID, di bawah kerja dan sebagainya. Begitu juga dengan orang yang mungkin selesa dengan kehidupannya tetapi masih lagi merasa ketidakcukupan dalam hidupnya. Duit ada, rumah besar, anak isteri pun cukup makan pakai, tiap tahun vacation, tapi masih lagi kita rasa kekosongan dalam diri kita. Maka saya kira ada satu buku yang molek untuk kita baca, iaitu karya Syekh Muhammad Al-Ghazali yang bertajuk Jaddid Hayatak, hiduplah untuk hari ini. Buku yang saya sempat ambil di Pesta Buku, harga RM30 lebih, murah je lah, dengan ketebalan 450 surat, RM30 lebih, murah dah. Buku ini pun dikeluarkan ketika mana Dr. Zulkifli Al-Bakri jadi Menteri Agama lah, sebab kata pengantar ini dikeluarkan oleh beliau. Jadi saya kira buku ini sekiranya kita ada perasaan-perasaan sedemikian, kita tak tahu apa yang kita cari, maka boleh ambil masa singgah kejap kat Pesta Buku, capai buku ni. Kalaulah kita tak boleh nak habiskan keseluruhan buku pun, pada saya bahagian-bahagian awal itu pun sudah menjawab persoalan-persoalan penting dalam kehidupan kita. Baik, pertamanya Syekh Muhammad Al-Ghazali. Siapakah dia? Syekh Muhammad Al-Ghazali ini seingat saya lahir di satu kampung namanya Nakla Minam, di wilayah Buhairah. Wilayah Buhairah yang ibu negerinya adalah Damanhur, satu wilayah di utara Mesir. Pada tahun 1931, September 1931 lahir, sekitar tahun 1931. Kalau saya silap mungkin awal lagi, minta maaf, 1917. 1931 dia sambung pengajian di Al-Azhar yang tamat 1937. Lebih kurang macam itulah timeline kehidupan beliau, dan memang merupakan ulama Azhar, dan sepanjang dia berada di Al-Azhar pun dah giat menulis macam-macam penulisan, dan semua orang tahu Syekh Muhammad Al-Ghazali ini individu yang terlibat dengan gerakan Islam, Ikhwanul Muslimin di sana.
Apa yang menjadi kehebatan dan masyhurnya nama beliau pada waktu itu dengan kritikan-kritikan lantang beliau kepada pemerintah, termasuklah satu tulisan dia yang bertajuk Anta Mushrabbina, yang ditujukan kepada Presiden Husni Mubarak. Anta Mushrabbina ni bahasa pasar dia lah, yang bermaksud engkau bukan Tuhan kami. Memang kita bayangkanlah waktu tu budak kampus ataupun baru grad tulis tajuk macam tu kan, yang ditujukan kepada pemerintah. Memang maksud penjara kan? Memang maksud penjara. Itu gambaran betapa kritikal dan betapa dekatnya beliau dengan isu yang berlaku di Mesir, sama ada yang berkaitan dengan politik dan sudah tentu yang berkaitan dengan dakwah. Beliau juga ada tulis satu buku menjawab balas kepada tulisan seorang tokoh di Mesir yang kita kata tokoh nasionalis lah, dengan idea-idea yang bersifat terbuka ataupun pada waktu itu sekular. Khalid Muhammad Khalid, dia ada tulis satu buku yang bertajuk Min Huna Nabda, di sini kami bermula, yang memang ideanya adalah untuk membangunkan semula Mesir dengan gagasan-gagasan yang terbuka. Idea dia Mesir mesti dibebaskan daripada entiti agama. Tak payahlah Islam ni menyebabkan orang jadi sempit, jadi kita kena open. Kemudian yang berkaitan dengan kewanitaan, orang perempuan kena bebas, idea-idea yang kita semua maklum hari ini kita panggil sebagai hak asasi manusia, dan pada waktu itu idea-idea sekular lah, yang dipelopori oleh golongan haluan kanan lah, yang menjadi suara-suara orang yang berada di arus perdana pada waktu itu, dan ditentang oleh kumpulan-kumpulan haluan kiri, Ikhwan Muslim pada waktu itu. Maka Syekh Muhammad Al-Ghazali keluarkan satu buku tajuknya Min Huna Nahlam, daripada sini kami mengetahui. Ini yang kita kata satu usaha yang sepatutnya sentiasa berlaku sepanjang zaman. Kalau orang tuduh kita sekian, kita kena jawab. Kalau orang tu tulis buku, kita kena balas buku. Kalau orang tu ajak debat, kita kena pergi debat. Dia satu usaha yang penting supaya manusia dan umat secara keseluruhannya memiliki satu cara berfikir yang baik, sehingga mereka boleh bezakan mana betul mana salah. Jadi sehinggalah muncul satu karya yang bertajuk Jadid Hayat. Saudara Adil tahulah buku ni kan. Buku ini yang menjadikan dia menarik kerana selepas beliau membaca tulisan orang putih, dia baca buku orang putih, dia tulis buku, iaitu karya Dale Carnegie yang bertajuk How to Stop Worrying and Start Living. Dia baca buku tu, itu pun bersungguhnya beliau, dia baca buku yang diterjemahkan oleh kawan dia dalam bahasa Arab lah. Buku bahasa Inggeris baca dalam bahasa Arab. Tak tahulah faham tak faham kan. Tetapi memang bersungguhnya beliau baca sebab dia memang tak reti bahasa Arab, bahasa Inggeris. Dia sentiasa rujuk, dia sentiasa tanya supaya apa yang difaham itu sama. Dan akhirnya dia terdetik untuk tulis buku ni. Bukan kerana buku tu masalah yang dia kata buku ni rosak ke apa dan sebagainya. Jadi kita kongsikan sedikit beberapa poin penting yang disebutkan oleh beliau, yang pada saya boleh kita gunakan sebagai pedoman pada hari ini. Dale Carnegie ni orang kafir dan dia tak kenal Islam. Tetapi Syekh Muhammad Al-Ghazali bila baca buku ni, dia rasa ini karya yang sangat-sangat baik. Dan dia buat satu kesimpulan yang mengejutkan. Dia kata apa? Apa yang dia sebutkan dalam buku tu, sama ada idea dia sendiri ke, pandangan-pandangan yang didatangkan daripada ahli-ahli falsafah, guru-guru dia, dan dimasukkan sekali dengan peristiwa-peristiwa based on true story. Kelebihan dia Carnegie, dia sangat-sangat bermasyarakat. Semua cerita-cerita yang berlaku dalam kehidupan dia tu dibukukan. Dia ambil part. Contoh kalau orang tu sakit lumpuh, dia akan ambil cerita orang tu, akhirnya dia akan jadikan cerita tu sebagai pedoman untuk orang lain. Itu kelebihan. Jadi semua garapan-garapan dalam buku ni, dia kata apa? Semua ini selari dengan Quran dan Sunnah. Jadi kita kata, boleh ke baca buku orang putih kan? Tak ada masalah. Tetapi yang paling penting, kemaskan pengetahuan kita tentang agama Islam itu apa. Bacalah buku apa pun, datanglah ilmu daripada mana pun, InsyaAllah kita tak akan ada problem.
Yang masalah hari ini, kenapa kita sangat mudah terkesan dengan ideologi barat? Kerana kefahaman kita tentang agama itu lemah, cetek, sehingga menyebabkan bila datang apa sahaja air daripada barat, kita jadi tolak terus Islam. Dan kita boleh tengok contoh isu yang ditimbulkan di media sosial berkaitan tahnik budak. Tahnik itu apa? Kita tahu kan, tahnik itu adalah makan biasa kurma lah kan. Dan daripada kurma tu dia ambil air tu baik kat baby. Bagi orang yang tak tahu ini sunnah, dia pula memang orang fizik sains, ini kotor dengan COVID lagi pun kan. Akhirnya benda ini pada dia, dia kata apa? Nabi lain. Padahal benda itu sunnah. Maksud sunnah apa? Kalau Nabi buat, kita pun kena buat. Jadi itu contoh betapa dangkalnya dan betapa jauhnya. Ada pula yang tulis, dia kata apa? Saya pergi Singapura, saya tengok Singapura di masjid hebat, hidup dengan macam-macam kuliah sekarang. Kita kata dia duduk planet mana? Dia duduk kat Malaysia, dia duduk kat mana? Dia tak tahu kat Malaysia ni bukan sekat Masjid Surau, pejabat mana kuliah? Okay. Tak ada kat negara lain. Kat negara Arab mana ada pejabat kerajaan, mana pejabat swasta ada kuliah, bank ada kuliah, mana ada? Malaysia aja. Jadi ini kita kata betapa sebenarnya kita duduk, kita enjoy tak hidup kita. Takut-takut sebenarnya kita hidup masing-masing kehidupan kita tak enjoy. Pada saya buku ni memang kena baca. Kita cuba tengok beberapa poin daripada awal lagi, apa yang cuba digambarkan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Saya memang nak kena baca mukadimah ni. Pada saya mukadimah ni itu dah sangat-sangat menarik. Disebutkan Islam adalah agama fitrah. Bagi mereka yang belum kenal Islam atau yang masih keliru, saya suka mengajak mereka untuk melihat kepada ciri-ciri agama, iaitu sesuai dengan sikap dan kecenderungan manusia. Bila Allah Ta'ala sebut Islam ini agama fitrah, dan Nabi sendiri pun selalu sebutkan bahawa kita ini adalah agama fitrah. Apa maksud dia? Kalau orang tu tak kenal Islam pun, tetapi fitrahnya baik, fitrahnya suci, apa yang dia buat tu, itulah anjuran Islam. Sebab tu dia kata apa? Ajaran Islam memayungi setiap sendi kehidupan manusia. Ia juga sepadan dengan budi pekerti yang bersih serta pemikiran yang lurus. Panduan yang terpancar daripada prinsip-prinsip mampu membimbing manusia menuju kesempurnaan dan kedamaian jiwa. Sebab itu kalau orang kenal Islam melalui kefahaman dia yang betul dengan fitrah dia yang suci, mustahil dia tak jumpa Islam. Sebab tu hari ni orang tak nak Islam kerana apa? Kerana orang menilai Islam daripada perilaku orang Islam. Ini kita tak boleh nak nafikan. Macam kita lah, kalau nak ikut sesuatu benda, mesti kita nak tengok bukti depan mata kita. Tetapi bukti itu tak ada. Bukan kerana tak ada bukti, tetapi bukti itu terlalu kecil dan bukti yang tak elok itu banyak. Barang elok dengan barang rosak itu lebih banyak daripada barang yang elok. Jadi macam mana kita nak jual produk? Susah. Komen semua 1 bintang, tak ada bintang. Yang elok 2%. Jadi orang nak beli tak barang kita? Susah. Sangat-sangat susah nak promosi. Tapi berkualiti tak? Berkualiti. Jadi ini realiti yang berlaku. Sebelum ini saya berusaha mencari penjelasan kepada titik pertemuan antara tradisi Islam yang gemilang dengan pemikiran intelektual dalam pelbagai disiplin, seumpama psikologi, sosial dan politik. Maka hasilnya saya temui persamaan, iaitu antara wahyu langit dan wahyu tajribah. Perkataan ini memang kalau kita tak faham bahasa Syekh Muhammad Al-Ghazali ini, kita akan boleh ya betul. Dan memang tak dirafikan. Kelebihannya buku ini dah diterjemahkan, jadi dia dah memudahkan. Macam saya mula-mula baca buku ni dalam bahasa Arab. Kebetulan kita gerti dah sikit bahasa Arab kan? Gerti sikit. Mula-mula fikir buku ni beli kat Mesir lama dah, tapi je lah bila banyak orang, jadi tak tahu nak baca mana satu. Akhirnya bila fikir itu tertarik buku ni. Jadi kita mula baca. Sebelum ni baca tak rasa langsung feel, sebab kita tak rasa kehidupan yang mencabar. Tapi bila kita diuji, kita baca buku tu, kita akan rasa buku ini sangat-sangat bernilai. Sebab tu ada seorang sarjana dia disebut, tak silap, Profesor Wan Muhammad Noor, apa nama tu, disebutkan bila orang tanya beli buku banyak-banyak,
Dah baca ke? Dia kata apa? Tak syarat kita kena beli buku dan baca semua. Kerana ada ke buku yang kita perlu baca bila sampai masa itu. Mantap. Bila berlaku sesuatu, kita capai, kita baca. Quran macam itulah. Quran sebenarnya kita kena sentiasa baca, tapi bila terjadi sesuatu dalam kehidupan kita, kita baca, kita akan rasa lain. Kita baca hari-hari itu lebih kepada untuk mendapatkan kelaziman lidah kita supaya lembut. Tapi bila berlaku sesuatu dalam kehidupan kita, kita baca dan kita tadabbur, dia akan lain. Jadi macam tu juga buku-buku tulisan-tulisan yang dah memudahkan untuk kita faham Quran sebenarnya. Bila terjadi sesuatu, kita capai buku tu, kita baca, dapat pedoman, dia akan sangat-sangat menilai. Jadi itulah fungsinya. Kita beli buku dulu. Baca tak baca tu, mudah-mudahan buku tu mendoakan kita lah untuk kita baca dia. Jadi apa yang disebutkan bila diteliti, macam saya pun sendiri sebenarnya terfikir, kita ada satu hadis Nabi sebut al-hikmatu dhallatul mu'min, kebijaksanaan itu hak milik orang Islam. Apa maksud dia? Ilmu semua milik Allah. Bila ilmu ni milik Allah, bermaksud kalaulah dia datang daripada barat pun, sebenarnya ilmu Islam. Cuma dia orang yang pelopor. Saya ada beli satu buku, Dilema Psikologi Muslim, karya orang Masyarakat Islam, nak pun nama dia. Ingat apa? Tak ingat apa? Ada. Baru je beli. Walaupun buku tu lama dah perhati. Cuma buku tu dalam bahasa Inggeris. So buku tu dalam bahasa Inggeris, kita pun takut makin sesat baca kan. Jadi kita tunggulah orang terjemah. Akhirnya adalah orang terjemah, iaitu Profesor Malik Badri, pensyarah lagi. Tapi orang asal orang Sudan sebenarnya. Dan dia pensyarah lagi dan meninggal pun di sini. Jadi dia tulis satu buku, di Dilemma of Muslim Psychology ataupun Dilema Psikologi Islam. Kenapa? Kerana ada satu gap antara kefahaman tentang ilmu psikologi yang barat bawa dengan ilmu psikologi yang orang Islam. Seakan-akan apa yang barat bawa itu memang datang daripada barat dan tak ada kaitan pun dengan Islam. Contoh, kalau orang terkena depresi, orang kena kemurungan, apa kita nak buat? Kalau rawatan Islam buat, jumpa ustaz, apa nama tu, selawat-selawat ataupun kita kata ruqyah kan. Jadi kita kata ini rawatan Islam. Maksudnya kalau makan ubat, depresi, rawatan kafir. Ini gambaran semua orang. So kalau orang yang terkena kemurungan, kita kata ini gangguan, ini jin. Bermaksud gangguan jin itu, ini kena rawatan Islam dengan jumpa ustaz, minum air tawar dan sebagainya. Kalau pergi hospital, ini rawatan moden ataupun rawatan baru. Betul tak? Kalau ikut tulisan Profesor Malik Badri, tak betul. Sebenarnya idea depresi, makan ubat ni adalah idea pelopor kepada psikologis Muslim, iaitu Abu Zaid Al-Balkhi. Rasa saya era Abbasiyah. Cuma saya belum jumpa statement, tapi setakat perbincangan dalam 2-3 buku dengan kawan-kawan lain, itu adalah idea daripada Muslim psikologis. Sakit depresi ni, makan ubat ini adalah datang daripada Islam, cuma dipelopori oleh barat. Akhirnya kita kata ini adalah perubatan daripada barat, dan Islam ini semua jin punya negara. Kita tak menafikan secara keseluruhan memang jin ada kerja, tapi kalau semua kerja jin, mana petunjuk daripada Nabi bahawa kalau orang yang macam ni semua adalah gangguan jin? Mana cerita zaman sahabat bahawa orang-orang yang depresi ini adalah gangguan jin? Kena ada sumber. Kalau tak, macam mana kita nak buat kaedah rawatan ni? Kita kata ini rawatan Islam. Nabi ada buat? Ada tak Nabi rawat orang gangguan jin macam sebegitu bahawa ini adalah depresi? Jadi benda-benda sebegini akhirnya membuka minda untuk kita meluaskan pengetahuan kita antara ilmu yang datang daripada barat. Memang barat sungguh, dengan ilmu yang datang daripada barat, sebenarnya inilah Islam, cuma kita tidak mempelopori. Maka sebab itu bila dikata apa, beza antara ilmu barat dengan Islam adalah wahyu ilahi dengan wahyu tajribah. Apa maksud wahyu tajribah? Wahyu berdasarkan pengetahuan hasil daripada pemikiran manusia, iaitu pengalaman-pengalaman yang dilalui oleh manusia itu akhirnya menjadi suatu kesimpulan. Itu maksud wahyu tajribah. Dale Carnegie ini, dia suka buat eksperimen. Buku pertama yang dia tulis
selepas eksperimen dia selama 30 tahun. Ini kelebihan orang putih. Mereka kalau nak buat tu dia buat bagi betul-betul masak, baru dia tulis. Sebab tu buku tu jadi laku dan jadi value. Jadi apa yang disebut, ia ibarat dua orang yang ditanya soalan yang sama, pasti mereka juga akan beri jawapan yang betul, yang serupa. Itulah logik manusia, selalu mencari-cari jalan menuju kebaikan. Jadi itu perumpamaan Syekh Muhammad Al-Ghazali antara orang yang cari satu jawapan, tanya kepada orang yang tak kenal Islam, tapi jawapannya sama dengan orang yang memang kenal Islam, jawab ikut silibus. Gambaran ini seperti itu. Sepatutnya orang yang fitrah dia suci, walaupun dia tak kenal Islam, tapi dia akan nampak jalan kebenaran itu. Sebagaimana apa yang disampaikan dalam buku ni, semua poin-poin yang disebutkan dalam buku Dale Carnegie itu, semua dibawa dalam dia. Dia kata apa? Banyak persamaan. Contoh, dia akan datang bawa, kata ni Allah kata macam ni Nabi kata macam ni. Ini yang dikatakan sebagai fitrah salimah. Sebab itu kita tak boleh untuk judge, untuk nilai secara sama rata, secara pukul rata orang yang tidak kenal Islam ini. Mereka memang jauh daripada kebenaran. Boleh jadi cara berfikir mereka betul, cuma mereka belum dapat hidayah saja. Macam dia kan ini. Dan saya pun dah beli dah buku tu. Memang kita lainlah. Kalau Syekh Muhammad Ghazali, dia baca buku tu dan dia tulis buku ni, dan saya pula dah kenal buku ni. Kita nak baca lah pula tulisan asal dia tu, betul ke? Dan saya pun pernah lah tanya kepada kawan-kawan yang lebih alim dari kita. Memang dia kata buku tu memang, pendek kata, kalau kita tak baca buku ni, kita baca buku Dale Carnegie tu, okey. Mungkin ada yang lebih selesa baca dalam bahasa Inggeris kan. Jadi baca dalam bahasa Melayu tak feel. Jadi kita nak baca dalam bahasa Inggeris, baca lah. Mungkin macam ayah saya lah. Ayah saya ni askar, tapi bahagian apa nama tu, engineering, bahagian memang suka baca dalam putih lah. Dan ikut kelas. Ikut kelas ni dia komplain, ikut kelas ni dia komplain. Dia kata, Bah tak boleh ikut kelas Melayu, Bah kena ikut kelas orang putih. Ya tak ya juga kan. Memang ada orang macam ni yang kemampuan yang terlihat dia dengan bahasa dia tu penting. Dia kena selari dengan kemampuan bahasa. Jadi memang bacaan dia memang bahasa Inggeris. Memang bacaan dia apa? Yusuf Nupedia Britannica, memang bacaan dia. Jadi kita kata, pergilah dengar ustaz-ustaz yang bersyarat dalam bahasa Inggeris. Pergilah kelas apa Ustaz Norman Khan kan. Masuk kelas ni lebih sesuai daripada masuk ustaz apa nama tu yang tadabbur Quran Sektor tu kan. Kata tak boleh sebab dia selesa dengan bahasa Inggeris. Masuk kelas. Maksudnya kita kalau ada kemampuan tu, kita nilai sendiri. Cuma logik yang disebutkan oleh Dale Carnegie memiliki persamaan dengan logik samawi, iaitu wahyu langit mengarahkan manusia ke jalan yang lurus. Mungkin pada kita tetap berpegang teguh pada Islam kerana adanya kesesuaian. Kita dah selari dengan Islam. Andai Islam bukan agama yang berasal daripada sang penguasa, tentu dengan mudah kita dapat menciptakan agama baru untuk mengatur hubungan Tuhan dan manusia. Boleh jadi ada yang meragui apa yang saya telah katakan dan akan menghukumkannya sebagai kolot. Jadi saya akan tunjukkan beberapa perbandingan yang kita boleh renungkan. Jadi nak tahu perbandingan ni, kena beli ya. 450 buku surat ni banyak. Tapi kita akan jadi menarik. Kerana apa? Bahawa ada orang yang memang kita akan jumpa, dia orang bukan Islam tapi dia baik. Kenapa tak minum arak? Tak boleh lah arak merosakkan akal. Kan sama dengan Islam. Kenapa you tak berjudi? Kalau I berjudi, habislah keluarga I, habislah I punya apa nama sumber pendapatan akan rosak. Macam mana anak berkat hidup I? Orang bukan Islam boleh cakap macam ni, maksudnya dia ada fitrah salimah. Sebab itu bila ada hadis Nabi sebut dalam satu hadis Nabi kata apa? Seorang sahabat datang jumpa Nabi, tanya fatwa. Nabi kata apa? Mintalah fatwa pada hati. Berlaku satu masalah, orang tanya kita, Ustaz macam mana nak buat? Tanya hati awak. Macam itulah dia pun. Jadi kita nak tanya hati kita macam mana? Jadi Syekh Muhammad Ghazali bagi penjelasan. Nabi tidak memaksudkan sabda itu bagi pendosa yang menghalalkan darah orang lain, yang memakan hak orang lain, ataupun orang yang kerap melakukan dosa. Tak ditujukan kepada orang yang buat dosa tak rasa apa-apa. Maksud Nabi, mintalah fatwa pada hatimu itu adalah tanyalah hatimu yang tulus suci. Jadi kalau
hadis ini sesuai untuk orang yang memang bagi dia dosa besar tu tak boleh buat, ataupun orang bukan Islam yang dia tahu benda-benda ini tak elok pada realiti kehidupannya. Memang benda ini secara jelas merosakkan. Sebab itu seorang profesor, saya tak ingat nama dia, tapi dia buat satu pengakuan, kami ni di barat ni segala-galanya kami ada. Teknologi kami ada, senjata kami ada, kemahiran semua kami, semua kami kurang satu, kami tidak ada moral. Generasi kami hari demi hari moral ini semakin teruk. Puncanya apa? Didikan mereka juga. Oh, budak-budak tak boleh pukul, anak-anak tak boleh pukul. Islam bukan suruh pukul. Islam suruh pukul bila perlu. Tengah-tengah. Tak pukul pun tak boleh, pukul teruk pun tak boleh. Tengah-tengah. Pukul bila perlu. Termasuk pukul ini adalah suatu didikan yang perlu. Hari ini kenapa generasi barat semakin teruk? Kerana mereka langsung tak boleh disentuh. Bila tak boleh disentuh jadi macam ni. Bila disentuh akhirnya dia akan lawan pada kerana apa? Dasar mereka memang tak boleh disentuh. Islam sentuh bila perlu. Jadi menyebabkan kita akan okey bila dipukul pada keadaan. Tapi bila berlebihan, itu yang masuk mahkamah dan sebagainya pun, itu pun bukan daripada ajaran Islam. Sebab tu statement ayah pukul ni sebab sayang, patah riu, sayang, tak betul lah. Statement tersebut bersalah. Kalau sayang kita tak akan sanggup. Baik. Jadi sebab itu boleh Nabi kata, mintalah fatwa pada hatimu, tak boleh pukul rata, semua orang kena tanya hati masing-masing. Tak boleh. Mesti dengan syarat ketika itu hati kita benar-benar kembali kepada fitrah kita, iaitu kita mahu kembali kepada agama. Lepas tu dia kata apa? Jalan keimanan adalah fitrah. Penggunaan perkataan fitrah boleh bawa pengertian yang berbeza-beza. Betul, dalam Quran apa bila sebut fitratallahi allati fatarna sa'alaiha, macam-macam makna yang boleh kita sampaikan. Tetapi ketika melihat kepada sesuatu, tingkah laku dan kecenderungan kita mungkin berbeza dengan rakan. Kita mungkin menganggap sesuatu itu baik, tetapi rakan kita menganggap sebaliknya. Kita mungkin melihatnya dari titik paling kiri, tetapi rakan kita melihat dari titik paling kanan. Persoalannya, adakah terdapat batasan yang dapat mencegah terjadinya perbezaan dan kontradiksi tersebut? Macam mana nak define fitrah? Kita dah tahu dah, fitrah tu ada daripada agama. Jadi dia dah memudahkan untuk kita dapatkan maklumat dengan tepat. Cuma nak tak nak. Tapi macam mana kita nak bantu untuk orang yang dia tak ada kecenderungan agama itu? Kita tak boleh lah untuk kita terus ambil bahan-bahan luar. Maka kita mesti rujuk bahan-bahan yang ada dalam agama dulu. Rujuk Quran, rujuk sunnah, dan rujuk praktikal Nabi, rujuk praktikal semasa, dan barulah kita ambil daripada pandangan barat. Ini yang sepatutnya kita buat. Tapi yang berlaku, kita ambil semua daripada barat, kemudian bila disaring dengan Islam, kita tolak Islam. Bermaksud ketika itu fitrah kita tak salimah. Kata Dr. Sukurtawi, adanya satu kumpulan manusia hari ini, umat Islam, yang mereka apa saja yang datang daripada barat baik, apa saja yang datang daripada Islam jahat. Ini memang ada. Kerana apa? Mereka menilai secara romantisme, secara emosional, melalui pengalaman pribadi. Kena tipu dengan ustaz, kena tipu dengan pendakwah, apa semua. Jadi benda-benda tu dijadikan sebagai alasan yang kukuh. Tak boleh. Kita kena tipu. Yang bodoh sangat kena tipu tu kenapa kan? Jadi tak nafikan lah. Contoh buku yang saya kira sangat-sangat baik untuk dibaca, Tersungkur di Pintu Syurga. Karya peguam tu, lawyer tu kan. Dia ceritalah, dia lawyer bukan peringkat kampung, lawyer peringkat international. Tapi dia kata apa? Aku pun tak tahu kenapa aku boleh percaya sebiji-sebiji awliya. Jadi itu kita kata memang emosi apabila dia sudah pergi kepada peringkat fanatik, memang dia akan menghilangkan rasional akal. Kita dah suka orang tu, kita akan suka gila-gila, maka dia bukan suatu benda yang baik. Jadi memang cinta itu betul lah. Bila kita dah sayang tu, kita akan tak rasional. Nabi bagi panduan simple. Bila sayang jangan lebih-lebih, bila benci jangan lebih-lebih. Tapi nak moderate tu, dia akan melalui pengalaman. Kena gaduh dulu, kena ada cerita-cerita yang berlaku, barulah kita akan pergi kepada moderate. Sebab tu dia kata apa? Jika perkataan fitrah berdiri sendiri, tidak ada pengertian baginya selain fitrah salimah, fitrah yang baik.
Sebab tu dia kata apa, walaupun kita sebut perkataan fitrah, kita kena faham yang dimaksudkan dengan fitrah tu adalah fitrah yang suci, bukan perkataan fitrah yang umum saja. Contoh macam terma kemurungan. Kalau kita sebut secara umum, apa yang kita faham daripada maksud kemurungan? Saya pun tengah nak duit tadi tu, ada orang mesej, Ustaz, nak call boleh? Seminggu ni saya menangis. Saya ni bukanlah set counselor ke apa, tak ada tauliah langsung, tak ada pun, cuma adalah sedikit bisi-bisi pengajaran. Bolehlah bantu-bantu, boleh lorongkan. Hari ni pun ada kawan yang mesej, hari ni ada appointment di HKL, kejap lagi nak datang sembang. Kita main dulu. Kita suka kepada perkara-perkara seperti ini kerana kita nak buat baik selagi mana boleh dengan kemampuan yang kita ada. Jadi apa cerita ni? Kemurungan. Apa yang kita faham daripada masuk kemurungan? Kita faham sedih. Tapi sebenarnya bila doktor-doktor sebut ini kemurungan ni, maksud kemurungan itu bukan sedih, tetapi sejenis penyakit kemurungan. Boleh jadi apa sajalah. Sama ada dia bipolar disorder ke, dia skizofrenia ke, jenis-jenis yang kritikal. Tapi kalau kita faham ini kemurungan ni, kita bayang semua orang sedih. Aku pun sedih, aku pun ada aku punya masalah. Kita bayangkan begitu, sebenarnya salah. Jadi sebab tu bila disebutkan fitrah, yang dimaksudkan adalah fitrah yang suci. Bukan setakat fitrah kita semua ni kembali kepada fitrah apa dia? Kalau tanya hak asasi manusia, fitrah kita apa dia? Fitrah kita tak ada agama, fitrah kita tidak ada siapa-siapa yang paksa. Salah. Tapi bila masukkan fitrah, kita nak orang yang fitrahnya adalah pure, tak cenderung ke timur, tak cenderung ke barat. Dia memang asal kejadian dia adalah akan jumpa Tuhan. Maka orang macam ni sebenarnya masih ramai, cuma perlukan kepada sedikit sentuhan. Tak dinafikan. Kalau menurut Ustaz Maudrus, dia kata apa? Antara faktor orang yang cenderung kepada ajaran liberalisme adalah budak-budak ataupun mereka yang otaknya pintar. Jenis suku baju tu, jenis baju, jenis makeup akan cenderung kepada liberal. Bukan kerana otaknya cerdas, bukan salah dia cerdas tu, tetapi kerana apa? Dia cepat ambil bahan-bahan yang datang daripada barat. Kerana bahan-bahan daripada barat ini dilihat mengujakan dia. Bahan-bahan Islam ni, desain buku pun tak berapa awal kan. Jadi itu benda pula bagi dia, benda murah, benda free ni kurang. Jadi dia nak kena beli yang mahal, dia nak kena beli benda-benda yang begitu. Jadi menyebabkan dia rasa teruja. Bukan salah otak yang cerdas tu, tetapi dengan sebab saluran ni ke situ. Di sebab tu dia kata apa? Setiap celah atau cacat yang melekat pada tabiat, penyebabnya bukanlah tabiat itu sendiri, tetapi faktor lain yang mengubahnya menjadi kurang tercacat. Bagi contoh simple, bayi yang lahir. Sepatutnya bayi yang lahir semua mesti normal. Maksud normal apa? Telinga okey, mata okey, semua sihat. Tapi bila keluar cacat, maka normal tak? Fitrah tak? Ketika itu dia telah bersalahan dengan fitrah. Kenapa? Adalah faktor-faktor dia. Mungkin faktor pemakanan kita hari ini, hari-hari KFC, McD, maka akan beri kesan tak kepada generasi? Akan beri kesan. Itu contoh. Maka sebab itu fitrah asalnya mesti lahir sihat. Sebab itu dia kata seandainya dia lahir dalam keadaan buta kerana faktor keturunan, maka kebutaannya itu merupakan kejadian aneh di luar tabiat dan menyalahi fitrah. Tabiatnya adalah melihat, dan kebutaan tidak akan mempengaruhi azali. Macam tu juga contoh dibagi kepada buah-buahan dan sebagainya. Pendapat orang yang memiliki akal dan jiwa yang sehat, perangai yang elok dan watak yang sempurna akan selalu didengar dan diikuti. Orang yang selalu memberi alasan dan bersikap menyimpang, juga para pemilik pemikiran dan kecenderungan yang ekstrim, adalah seperti buah-buahan yang rosak di kebun. Mereka bukan manifestasi fitrah yang baik. Pendapat dan perkataan mereka tidak boleh didengar dan diikuti meskipun mereka mengaku mengikut tabiatnya dan logik yang lurus. Maka sebab itu bila kita nak ikut pendapat orang hari ini, tak boleh kita main pilih. Ada pandangan dengan sebab fitrah kita baik, maka dia akan boleh diterima walaupun dia tu bukan ustaz, walaupun dia tu orang biasa. Yang kita nak tengok benda tu sepatutnya dengan akal kita yang sihat juga, dan fitrah kita yang suci juga akan dapat.
Tapi malangnya hari ni, bila kita tengok orang tu bagi pandangan, akhirnya kita cenderung kat situ. Rupanya kecenderungan tu dah ada akar dia. Jadi akhirnya menyebabkan sebenarnya dia tidak akan jadi fitrah. Yang lebih malang, kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, kerosakan agama disebabkan manusia. Kenapa hari ini orang menjauhi agama? Puncanya datang daripada agama sendiri, pelaku-pelaku agama. Sebab tu hari ini topik agamawan yang merosakkan agama, pada saya tak boleh nak sembunyi dah. Saya berlapang dada. Sebab kita walaupun tak ngaku sangatlah agamawan pun, tapi sebab orang dah panggil kita ustaz, kita layan je lah. Kalau dengan jiran-jiran pun, saya tak suruh panggil ustaz, saya tak lagi panggilan je lah, supaya senang kita nak bersembang. Kalau tak, dia jadi sangkut. Jadi orang panggil saya dengan nama pun, saya apa ni tak hormat ulama. Tak adalah kita nak pergi ke situ, tak adanya. Kita okey. Panggil nama itu maksudnya kalau orang lagi tua dia panggil kita nama, pada kita itu kemesraan. Itu kemesraan. Tetapi hari ini yang menjadikan kita kadang-kadang rasa sakit hati, rasa penat, kerana bila seorang agamawan buat isu, akhirnya dia akan melata semua agamawan dah tak betul. Ini yang kita tak nak. Kita orang yang diberikan akal yang baik, minda yang sihat, fitrah yang baik, kita tak akan pukul lagi. Di antara penyakit kejahilan adalah pukul. Semua ustaz sama kan? Habis semua engineer sama je. Tak boleh lah macam tu. Semua orang kerja bank sama je. Mana boleh? Pukul rata ni penyakit orang jahil. Jadi bila isu itu berlaku, maka mesti kita pencilkan dia. Okey, ustaz ni tak betul, kena tegur ustaz. Agamawan ni tak betul, kena tegur. Dan itulah bukti kita ni manusia. Orang yang tidak melakukan dosa dalam kehidupan dia bukan manusia. Kerana fitrah manusia itu memang melakukan dosa, tetapi melazimi dosa berlawanan dengan fitrah. Membuat dosa dan tidak merasa bersalah, itu berlawanan dengan fitrah. Kena faham. Jadi semua orang takkan ada yang perfect. Ustaz pun tak perfect. Jadi bila kita menegur atas isu yang betul, takkan jadilah tak beradab dengan ulama, tak hormat institusi agama. Takkan berlaku. Selagi mana kita tak bercarut, selagi mana kita tak overreact. Kita tegur benda yang betul, kita sebut benda secara fakta, yang kita bagi tahu ustaz ni salah. InsyaAllah konsisten benda tu. Walaupun orang kata kita tak beradab, teruskan aja. Pada saya itulah pentingnya imbangkan. Kerana ustaz-ustaz pun bukan semua benda ni mahir. Bila sebut benda salah, okey je, mengaku je. Ketika membicarakan fungsi fitrah untuk mengenali dan memisahkan kebenaran daripada kebatilan, kita sering lupakan satu perkara, iaitu berlimpahnya teks samawi yang ternyata tidak banyak dimanfaatkan oleh manusia. Betul tak? Betul? Penyebabnya adalah kerana fitrah mereka sakit, kerana ada cacat yang melekati fitrah mereka. Seluas apa pun pengetahuan seseorang, ia tidak akan memberi manfaat besar kepada manusia jika fitrahnya sakit. Sebab sebagus mana pun kaca mata seseorang, apa gunanya apabila tidak memiliki penglihatan? Simple. Panduan dah ada, tinggal kita tak refer. Kerana apa? Kata beliau, fitrah kita sedang problem. Kita rasa tak ada keperluan untuk kita refer ke situ. Kalaulah kita memiliki fitrah yang kuat, kita tak refer kepada situ, dan pandangan kita sentiasa sama dengan wahyu, itu satu kelebihan. Macam Sayyidina Umar. Apa kata Nabi? Kalau ada Nabi selepas aku, Umar lah Nabi. Apa maksud Nabi? Apa yang Umar fikir sama macam Tuhan fikir. Itu maksud dia. Idea Sayyidina Umar tu sebiji dengan idea Tuhan. Power tak? Power lah. Maka ini yang kita nakkan daripada diri kita sendiri, bahawa biarlah otak kita ni fikir secara fitrah. Macam mana nak bagi otak kita fikir secara fitrah? Pada saya hari ini latihannya kena banyak pergi tempat-tempat yang bersifat semula jadi. Kena kerak pergi laut, kena kerak pergi tempat-tempat yang memang sumbernya Tuhan. Tapi lepas tu jangan jadi balik-balik ngaku Nabi pula. Risau juga kan. Bermeditasi itu salah. Apa maksud Nabi bermuslah? Kena faham semua-semua. Ustaz, saya rasa saya dah penat lah. Sini semua dunia lah semua ni, saya nak pergi bermuslah. Tak, muslah tu, bila kita memahami muslah, setiap agama ada muslah dia. Hindu ada muslah dia, Buddha ada muslah dia. Jadi kalau kita pergi cenderung kepada muslah sebegitu. Hari ini gerakan New Age Movement yang
yang main-main, yang masuk dalam kalangan orang-orang cerdik pandai. Sebelum masuk office tu berdiri dulu macam ni, meditasi. Jangan main-main. Kita anggap baguslah benda ni. Kenapa menenangkan fikiran? Hati-hati. Kita kena tanya balik, apa maksud uzlah? Apakah uzlah yang dianjurkan oleh agama, yang memang Nabi buat dan memang Nabi suruh kita buat? Jadi akhirnya kita kena buat yang tu. Simple, satu hadis Nabi pernah tegur seorang wanita. Suatu hari, hadis ini saya pernah kongsikan sebelum ni. Aisyah duduk dengan seorang wanita dan Nabi datang kepada Aisyah. Nabi tanya wanita ni siapa nama dia. Aisyah sebutlah nama dia. Dan dalam hadis tak sebutkan nama dia. Fulanah ni maksudnya somebody. Tapi Aisyah beritahu wanita ni tabiatnya kerap tak tidur malam. Kalau tak tidur malam kerja Mehdi kan. Kerja malam, gad dan sebagainya. Tapi tak tidur malam ni sebab semayang, zikir, tak berhenti beribadat. Dan bagi dia tidur malam itu merugikan. Ada tak dalam kalangan kita yang kita nampak macam lately biasanya kita akan jumpa orang macam ni bila dia dah tension dengan dunia. Akhirnya kita tengok dia berubah. Lepas tu cek mental. Jadi khawatir. Jadi Nabi dia tengok wanita ni macam ni, Aisyah bagi tahu maksudnya perbuatan tak betul. Nabi tegur dia. Nabi kata apa? Allah tidak akan pernah jemu memberikan pahala selagi mana kita tidak pernah jemu melakukan ketaatan. Bersederhanalah. Dan beramallah walaupun sedikit, tetapi konsisten adalah jauh lebih baik daripada kita beramal dan kita tidak konsisten. Hadis yang sama juga Nabi pernah tegur 3 orang sahabat yang mereka ni ada yang puasa tak pernah berbuka, ada yang semayang tak nak berhenti, ada yang tak nak kahwin kerana apa? Membayangkan perkara-perkara tersebut akan mengganggu ibadat mereka. Berarti ketika itu kita sedang salah tafsir dengan rosaknya tentang maksud ibadat. Kita membayangkan ibadat itu akan tinggal semayang. Maksud tinggalkan dunia tu kena duduk atas tinggal semayang. Nabi tak ajar macam ni. Bila kita kata kita nak dekatkan diri dengan Tuhan, apa sekarang kita tengah jauh dengan Tuhan ke? Apakah kita kerja 8 pagi hingga 6 petang, kadang-kadang kena basah sampai pukul 10 malam? Apakah ketika itu kita sedang jauh daripada Tuhan? Kerana menghadap kerja dunia? Siapa yang ada? Nabi kata apa? Aku paling bertakwa. Bermaksud kalau kita nak jadi orang yang bertakwa, tiru Nabi lah. Jangan buat lebih daripada Nabi. Ketika itu bukan jadi orang yang bertakwa. Ketika itu kita akan jadi orang yang ekstrim, bukan mutadayyin. Orang yang tak buat agama sebagaimana yang sepatutnya. Kerana apa? Kita menganggap ada praktikal yang jauh lebih baik daripada Nabi. Ketika itu tak betul. Oh, Nabi zikir 100 kali, kita kena zikir 1000 kali. Daripada satu aspek ada betul. Tapi kalau Nabi zikir 100 kali, buat dia 100. Kerana nak dapatkan feel bahawa itu yang terbaik dan itu yang sesuai dengan kerja kita sehari-harian, atas jalan lebih banyak daripada dalam rumah. Jadi macam mana kita nak buat lebih daripada itu? Jadi akhirnya bila kita pergi kepada ekstrim kerana sangkaan-sangkaan, jadi rosaklah. Sebab tu Nabi kata agama ni bukan dengan sangkaan. Agama ni ada rujukannya. Rujuklah sumber ni. Ada sunnah, ada Quran. Rujuk. Mana benda yang selari buat, mana benda yang Nabi kata suka hati kau lah, buatlah. Tak ada masalah. Silakan. Jadi ini yang akan menyebabkan kita akan faham agama itu secara keseluruhan. Kita akan enjoy. Satu soalan yang penting untuk ditanya. Are you happy? Kita bahagia tak dengan kehidupan kita? Kita bahagia tak? Bahagia tak dengan kerja yang kita ada sekarang? Tanya diri sendiri kan. Balik rumah tanya orang rumah, awak bahagia tak dengan saya? Tanya bakal isteri, bahagia tak kalau ada hidup dengan saya? Soalan ini nampak macam simple, tapi sebenarnya ini penting untuk kita define sebenarnya apa yang kita nak cari dalam kehidupan kita. Sebab tu seorang ulama ataupun dipanggil sebagai mufakir, Syekh Abdul Karim Bakar, dia tulis satu buku Al-Aish fi Zaman Shaq, kehidupan dalam zaman yang susah. Dan kita hari ini memang bahasanya susahnya hidup hari ini. Kesusahan itu berbeza-beza mengikut setiap orang, tapi masing-masing struggle. Tak ada orang yang relax, semua orang kena struggle. Maka bayangan kepada kesusahan itu, kata beliau, adalah kerana apabila manusia meletakkan kehidupannya semuanya material. Tak dinafikan kita perlukan material, tapi apabila kita bertuhankan material, situ yang menjadi punca. Satu hadis yang disebutkan oleh
Imam Muslim ketika mana seorang lelaki bertanya kepada Abdullah bin Amr tentang menceritakan perihal dia ni susah. Dia ngadu kepada Abdullah bin Amr, aku ni orang paling miskin dalam kalangan muhajirin, orang lain semua kaya, macam tu lah. Maka sahabat ni tanya, kau ada isteri tak? Ada? Kau ada rumah tak? Ada? Kau bukan miskin, kau kaya. Dia tak tanya rumah besar, rumah kecil, maksudnya ada isteri duduk di samping kita dan kita ada rumah. Tak kira rumah sewa, rumah juga. Kata sahabat, ini bukan miskin, ini kaya. Dia tambah pula, oh sebenarnya aku ada seorang khadam, ada pula pelayan kat rumah. Siapa sini ada pelayan kat rumah? Ada orang gaji kat rumah. Kata sahabat, kau bukan miskin, kau bukan kaya, kau di golongan raja, ada pelayan golongan raja. Maksudnya, selagi mana kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, kita takkan pernah bahagia, takkan boleh rasa bahagia. Tapi kita akan rasa enjoy bila tengok orang yang lebih susah daripada kita. Kita akan rasa, wah, happy-nya aku. Oi, macam mana aku kerja 12 jam, aku tengok kau kerja 8 jam je okey. Oi, aku tengok kau relax jadi bos. Kita akan sentiasa tak okey. Tengok member pula keluar motor baru, keluar kereta baru, keluar pula kereta yang bukan murah-murah. Dengar pula income macam-macam, akhirnya kita stres. Sebenarnya apa yang menyebabkan kita enjoy? Maka kena baca buku. Topik dia, hiduplah untuk hari ini. Maksudnya sementara hidup kita ada hari ini, enjoy. Tapi maksud enjoy itu apa? Enjoy itu bukan sentiasa kena gelak sentiasa. Apa maksud kita enjoy dengan solat kita? Fahami maksud solat. Apa maksud kita enjoy dengan kerja kita? Fahami cara SOP kerja kita akan enjoy. Apa yang kita suka, apa yang kita minat, apa yang kita tak suka, apa yang kita tak minat, semua itu akan menjadikan kita sebenarnya kita enjoy apa yang senang kita lalui hari ini. Akhirnya bila kita berlalu, barulah dia akan jadi satu memori yang manis. Tapi hari ini akhirnya orang tanya, sepanjang kau kerja kat sini, apa yang best? Tak. Langsung tak ada memori, langsung tak sembang kawan, yang penting masuk kerja, balik kerja. Langsung tak ada. Macam robot kan. Akhirnya tanya balik, bahagia ke tak? Jadi bukan suruh tukar kerja, bukan suruh berhenti kerja, tapi define balik sebenarnya apakah maksud bahagia yang aku nak cari. Maka benda itu pada saya ada masa duduk baca buku ni. Kalau boleh khatam sehari, power lah. Saya tak dapat lah, tebal sangat. 3 hari boleh lah. Tapi dia kata kita nak faham, bukan nak suruh khatam cepat tu, tapi nak suruh faham. Jadi mungkin itulah yang sempat saya kongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. Moga-moga kita semua diberikan oleh Allah Ta'ala fitrah salimah. Walaupun kita dah orang Islam, tapi fitrah salimah ini akan membantu untuk kita benar-benar memahami agama dengan lebih baik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.